dan salam sejahtera. Nama saya Lau Yong, nombor metrik E0712. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sumbangan Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Saidina Abu Bakar Al-Siddiq merupakan khalifah pertama umat Islam selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika permulaan pemerintahannya, keadaan umat Islam agak terumbang-ambing lantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru sahaja wafat. Namun, berbagai cabaran dan ujian tersebut berjaya ditangani oleh Abu Bakar dengan cemerlang. Dalam tempoh pemerintahannya, banyak sumbangan yang telah diberikan terhadap perkembangan Islam sehingga digelar sebagai penyelamat umat Islam. Antara sumbangannya ialah meneruskan dakwah Islam. Dari awal menerima Islam lagi, Saidina Abu Bakar Al-Siddiq telah memulakan usaha dakwahnya. Beliau sering mengajak para sahabatnya untuk mengenali dan menerima Islam dengan menunjukkan sikap dan pekerti yang baik. Saidina Abu Bakar telah berjaya menarik ramai antara teman akrabnya seperti Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Sumbangan yang kedua ialah Saidina Abu Bakar telah berjaya memerangi golongan murtad dan nabi palsu. Selepas kewafatan Rasulullah, ramai dalam kalangan umat Islam yang kembali menyembah berhala dan mengikut tradisi lama mereka. Mereka berpendapat perintah Islam hanya dilakukan semasa Rasulullah masih hidup sahaja, dan apabila baginda sudah tiada, maka mereka tidak perlu mengikut ajaran Islam lagi. Golongan ini juga telah menyalah tafsirkan ayat Al-Quran sehingga enggan membayar zakat, dan ada juga yang mengakui sebagai nabi dan rasul selain murtad. Untuk menangani masalah dan mengelakkan daripada terus menular, Saidina Abu Bakar telah melancarkan perang terhadap golongan Al-Ridah ini. Antara orang yang mengaku sebagai nabi dan mempunyai ramai pengikut ialah Musailamah Al-Kadzab, yang akhirnya berjaya ditumpaskan oleh Khalid Al-Walid dalam pertempuran. Sumbangan yang ketiga ialah Saidina Abu Bakar telah membahagikan wilayah pentadbiran. Beliau berusaha melincirkan pentadbiran kerajaan Islam dengan membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah, iaitu Mekah, Taif, Aujuk, Kawan, Yaman, Bahrain, Jash, Hadramaut, Zabik, dan Nizran. Dalam pemerintahannya lagi, beliau telah melantik satu amir atau ketua untuk mentadbir setiap wilayah. Namun, kuasa utama masih di tangan khalifah. Pembahagian wilayah ini telah memudahkan pentadbiran agar lebih bersistem dan senang diselenggara. Sumbangan yang keempat ialah Saidina Abu Bakar telah memperkenalkan sistem gaji kepada tentera. Beliau memperkenalkan bayaran gaji kepada golongan tentera Islam. Gaji para tentera dibayar melalui harta rampasan perang atau ghanimah. Selain itu, beliau juga mewujudkan undang-undang tanah seperti bayaran cukai al-qadrat dan jizyah. Pada masa ini, diberikan juga perlindungan kepada golongan Mawali, iaitu orang bukan Arab yang memeluk Islam. Mereka turut diberikan keistimewaan seperti kaum Arab Muslim, tetapi dikenakan cukai tambahan. Sumbangan yang terakhir ialah Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq telah menyumbang dalam pengumpulan mushaf Al-Quran dan hadis. Beliau mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpul dan menyusun semua naskah Al-Quran yang selama ini ditulis di atas kulit binatang, batu dan sebagainya untuk disalin semula. Hal ini kerana selepas peperangan melawan golongan murtad, ramai penghafaz Al-Quran yang terbunuh. Salinan tersebut disimpan oleh
Mereka membukukan hadis Rasulullah sebagai panduan umat Islam. Bertepatan dengan situasi kemunculan ramai nabi palsu yang mengelirukan masyarakat ketika itu. Nabi menyaksikan keunggulan sifat Abu Bakar Al-Siddiq yang sentiasa mengkhawatirkan keselamatannya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika duanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selain itu, Abu Bakar Al-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sejak Rasulullah masih hidup. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kami pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Al-Khattab, mereka semua." Sebagai kesimpulan, walaupun Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq hanya memerintah selama 2 tahun, jasa dan sumbangan beliau sebagai pemimpin pertama umat Islam sangat besar. Menerima jawatan sebagai Khalifah Islam sebaik kewafatan Rasulullah